Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Apa khabar anda semua yang sedang live bersama dengan saya hari ini? Alright, apa khabar? Hopefully semua sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okay? Hari ini kita nak sembang santai untuk kita buat duit raya. Sebab kita dah habis Chinese New Year. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah masuk bulan Rejab. Alhamdulillah. Jadi kita ada Rejab, Syakban, Ramadan. Kita ada 3 bulan saja. Rejab, Syakban, Ramadan sebelum kita hari raya kan. Jadi bila kita kata perayaan ni, we are talking about satu benda yang sangat penting, iaitu apa dia? Kalau perniaga, ketika inilah ramai orang yang nak buat sales. Dia umpama duit tu bergentayan. Betul bahasa dia? Bergentayangan di atas langit. Jadi tugas kita nak ambil plug je. Sales tu. Macam mana? Jadi macam mana kita nak plug sales tu? Jadi kita kena ada strategi. So petang hari ni saya nak cerita tentang what kind of strategy, apa strategi yang kita boleh guna pakai sebagai seorang founder business, sebagai seorang businessman, businesswoman, yang kalau kita guna, jualan kita pada Ramadan insya-Allah akan jadi luar biasa. Rejab, Syakban, Ramadan akan jadi luar biasa. Okay? Right? Siapa yang nak tahu, cuba komen dekat bawah sikit. Nak tahu strategi untuk hari raya. Dan baru saya akan cerita insya-Allah. Dr. Ahmad DR macam mana nak jawab, nak baca ni. Dr. Amin Latjalawi. Tak nampak mata pun tak tahulah, makin kabur ni. Zami Samad. Okay. Sar Legacy. Waalaikumsalam. Okay. So, bila kita bicara soal nak buat duit pada waktu raya, kita bukan cerita hari raya baru nak buat duit. Dia mesti tindakan tu bermula sebelum hari raya. Maksudnya sekali Rejab, Syakban, Ramadan. Kita ada 30, kita ada lebih kurang dalam 90 hari. Right? Betul 90 hari. Lebih kurang lah. Kita ada 3 bulan lah senang cerita. 3 bulan Islam kan. Jadi what kind of strategy yang kita boleh guna pakai untuk naikkan jualan. Jadi saya akan share kepada anda beberapa tips, beberapa strategi. Okay? Mantul Beauty. Saya dah beli buku Kenapa Bisnes Tak Grow dan dapat tiket. Alhamdulillah. Boleh ke kalau masih ada buku ke kat sini? Boleh? Boleh. Macam ni saya nak letak shop tu? Boleh juga. Siapa yang beli buku masa ni, saya nak sign. Ada buku kat bawah? Ada? Kalau misal kata anda nak beli buku time-time ni lah. Sebab buku kita dah terjual lebih kurang 2,000 naskah dah. Alhamdulillah, dah 2,000 naskah terjual buku Kenapa Bisnes Tak Grow. Jadi kalau misal kata anda nak beli, boleh. InsyaAllah. Semalam saya dah grab. Sebelum ni saya dah beli. Okay. Alhamdulillah. Okay, so ready untuk saya share kepada anda strategi sambil-sambil tim saya pergi ambil buku untuk saya sign. Mungkin siapa yang beli buku tu ketika saya live ni, bagus juga. Saya pun tak kerti nak buat macam mana ni. Okay. Alright. Okay. So, macam mana saya nak add? Sekejap Saya cuba add. Beli buku di sini. Betul kot saya rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. So, saya pin. Okay. Dah. Okay. So, siapa yang nak beli buku tu, insyaAllah saya akan sign buku ketika live lah insyaAllah. Okay, so anda boleh beli buku dan buku tersebut free, saya bagi free. Anda hanya perlu cover cost untuk pengurusan dan juga postage sahaja. Okay, alright. So sambil-sambil tu saya akan share kepada anda strategi macam mana. Saya ada banyak strategi yang saya nak sharekan kepada anda. Tengoklah mood saya macam mana, sama ada anda ramai masuk. Kalau ramai, insyaAllah mood saya nak share tu lebih banyak lah. Mood saya share tu lebih banyak. Okay. Okay, strategi pertama untuk kita dapat duit raya banyak-banyak insya-Allah. Okay. Adalah kita perlu ada satu dipanggil sebagai
kita kena create outstanding marketing plan. Okay, kita kena create outstanding marketing plan. Okay, outstanding marketing plan. Jadi, macam mana kita nak buat marketing plan ni? Tu yang saya nak share. Cuba anda komen dekat bawah marketing plan. Saya dah tengok sama ada anda alert dengan saya atau tak lah. Bukan dipanggil apa? Bukan gila komen sangat, tapi at least you like tulis something so that saya tahu anda sedang berinteraksi dengan saya. Okay? So kita kena develop marketing plan. Okay? Kita kena develop marketing plan. So sekarang ada Rejab, Syakban, Ramadan. Jadi kenapa kita kena buat marketing plan? Okay, saya akan cerita kepada anda step-step nak buat marketing plan ni. Kenapa kita kena buat marketing plan? Sebab sekarang ni bulan Ramadan adalah bulan di mana orang sudah mula bersedia untuk membeli. Setuju tak? Ramadan ni orang dah tak fikir dah. Dia dah ada dah benda dalam kepala otak dia nak beli, brand apa dia nak beli, dekat mana dia nak beli, semua dia dah tahu dah. Terutama orang perempuan, orang lelaki memang tolak tepi lah. Okay? Jadi kita kena buat dalam Rejab, Syakban. Kita kena buat 2 bulan ni supaya pada bulan Ramadan tu insya-Allah kita collect duit sambil-sambil kita beribadah dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Okay, so step pertama. What we should do adalah pertama sekali kita kena untuk kita buat dia panggil apa? Marketing plan ni, pertama sekali kita kena buat kita punya customer analysis. Okay? Kita kena buat customer analysis. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni buku, terbalik Macam mana nak jadi betul? Ke ni memang betul kalau orang yang tengok live? Saya tak pasti. Saya check. Anda yang tengok live ni, tengok saya dengan betul ke tak? Boleh tengok? Flip boleh? Boleh mirror sekejap. Saya tengok mirror. Setting bukan enhance flip camera bukan flip mirror your video, betul dah tu. Terbalik ke tak? Anda nampak saya terbalik ke tak? Atau dah normal? Okey, sebab sini dia dah tulis mirror image ke saya kena tekan mirror your video. Okey, sekarang okey tak? Sekarang okey. Saya dah tukar, saya dah flip. Jadi hopefully okey lah. Okey, dah okey. Okey, baru okey. Okey. So, sambil-sambil saya terangkan kepada anda pertama sekali adalah customer analysis untuk anda bangunkan marketing plan anda. So, for those yang beli buku Kenapa Business Tak Grow ni, saya akan sign untuk anda So, tadi saya nampak ada beberapa orang yang dah beli buku ni. Okay, macam mana saya nak tahu berapa orang beli ni? Saya tak tahu kat mana. Tapi saya nampak lah tadi ada dia punya keluar ting notification tu. Saya kena turunkan bawah sikit. Dia macam tu. Biar nampak. Okay, siapa yang beli ni, saya sambil-sambil saya share ni, saya akan jauh sikit pun boleh kot. Boleh kan? Tu function kita pakai ni, mic. Terus jauh pun tak apa. Aduh, Allah Akbar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, buat saja. Okay. Okay, alright. So for those yang beli, saya akan sambil-sambil tu, kalau saya nampak notification ada yang beli, saya akan terus sign, insyaAllah. Okay. So far kita dah hampir 2,000 unit, 2,000 buku sudah pun ada pembelinya dan kita dah proses bukan separuh, semua tu kita dalam proses untuk penghantaran insyaAllah. Okay, so sambil-sambil saya anda melihat ni ada buying ni. So kita bicara soal customer analysis. Okay, customer analysis. Macam mana anda nak buat customer analysis untuk anda buat plan pemasaran, marketing plan anda. So, customer ni, anda kena tahu beberapa kriteria. Ini baru step pertama. So, customer ni anda kena tahu nombor satu, anda kena tahu umur mereka. It's very important. Anda kena tahu umur customer anda.
Kenapa penting tahu umur? Sebab apabila kita tahu umur customer kita, automatically kita akan tahu mereka punya apa dia panggil purchasing power. Dia boleh beli ke tak barang yang kita nak jual ni. Kalau misal kata umur dia katakanlah umur 18 tahun, dia tak mampu beli barang mahal. Dia hanya mampu beli barang yang mungkin harga below than RM30 atau below than RM50. Okay? So, very important untuk kita buat customer analysis. Apa lagi customer analysis? Kena tahu lokasi mereka duduk kat mana. Kalau kita tak tahu lokasi customer kita duduk kat mana, automatically kempen pemasaran kita ni akan jadi seperti mana peluru tabur. Kita ambil apa? Kita ambil machine gun, kita tabur. Kita tembak. Peluru tabur lah. So kena tak kena. Jadi bila kita tahu lokasi, bila kita buat customer analysis kita, so far contoh kita tengok pas kita punya buyer ni, kebanyakannya orang daripada mana membeli dengan kita. Kalau kita tahu, maka senang untuk kita target kepada orang yang berada di lokasi-lokasi yang tersebut. Contoh, kita tengok balik data, kebanyakan customer kita ni daripada Pantai Timur rupanya. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena buat marketing, fokus pada Pantai Timur, guna bahasa orang dekat Pantai Timur. Boleh faham? Itu customer analysis. Okey, saya nampak ada yang buyer juga. Alhamdulillah, jadi saya akan sign kepada yang baik. Tapi ini kena asing tau. Beli waktu live sahaja dapat sign ni. Yang beli bukan live tak dapat sign lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. All the best. Buat saja. Okay, alright. Thank you so much kepada yang membeli. Okay, dekat customer analysis ni juga, apa penting kita tahu? Kita kena tahu personal challenge mereka. Apakah yang menjadikan challenge mereka ni, apa yang menghalang mereka daripada capai apa yang mereka nak capai. Kalau dalam bahasa, kalau anda pernah datang ke kelas saya, pernah tak datang kelas-kelas yang saya anjurkan? Siapa pernah datang? Okay. Saya akan bagi tahu benda yang bila kita berniaga ni, we need to position ourselves sebagai bukan hero, tetapi kita kena positionkan kita sebagai guide. Kita kena jadi orang yang guide customer kita untuk mereka lawan villain, iaitu orang jahat. Orang jahat ni dalam bahasa lainnya, kalau kita berniaga ni, challenge mereka lah, cabaran yang mereka hadapi. Jadi kita ni sebagai guide nak bantu mereka selesaikan masalah mereka ni. Okay? Alright? So itu di bawah point nombor 1 juga. Iaitu kita kena buat customer analysis. Okay? So itu point nombor berapa dah? 3. Point nombor 3 di bawah customer analysis. Okay? Saya nampak ada pembeli lagi. So saya sign. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Dah 3 pembeli. Ini saya kena letak kat sini lah. Baru dia. So, siapa yang beli ni saya akan sign kat sini lah. Okay, alright. Okay, dekat bawah customer analysis juga, kita kena tahu apakah perkara yang trigger customer-customer kita. Okay, cuba tulis kat bawah point. Dekat bahagian customer analysis, cuba tulis customer analysis. Point nombor 1, umur. Nombor 2, lokasi. Nombor 3, anda kena tahu personal challenge atau pain mereka. Tulis personal challenge atau pain. Dan nombor 4 adalah triggering point mereka. Right? Triggering point. Triggering point. Apa yang trigger mereka ni yang menyebabkan mereka nak lakukan sesuatu. Okay? Contoh, saya ambil contoh. Chinese New Year. Triggering point. Okay? Raya, okay, puasa, itu semua adalah triggering point. Jadi apa yang trigger mereka? Jadi kita kena tahu, kita kena buat customer analysis ni. Kalau kita tak buat customer analysis, nanti kita nak buat marketing plan kita tu, dia mencabar sebab apa? Kita jadi peluru tabur. Kita ni tidak fokus kepada permasalahan customer, kita dah fokus masalah kita. Okay? Boleh? Alright, thank you so much Legacy Diamond sebab tulis triggering bukan triggering.
Eja triggering ni T-R-I-N-G-G-E-R-I-N-G. Triggering. Triggering point. Okay? Okay, saya nampak ada seorang lagi beli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saja. So, siapa yang nak dapatkan buku ni, anda boleh klik dekat butang kat bawah tu, and then saya akan postkan buku ni. Buku ni is free for you guys, tetapi anda perlu cover cost shipping dan juga cost untuk cost pengurusan. Okay, shipping dan cost pengurusan, insya-Allah. Anyway, saya nak bagi bonus lagi ya. Boleh? Siapa yang beli buku hari ni, saya nak bagi tiket untuk datang ke seminar 2 hari. Siapa yang beli hari ni sahaja buku ni, so far dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni, saya ada ni sahaja stok depan saya. Okay, siapa yang beli buku ni, anda akan dapat juga tiket untuk ke seminar selama 2 hari. Maksudnya dekat situ anda akan belajar lebih banyak untuk letupkan jualan ketika Ramadan dan Hari Raya, insya-Allah. Okey. Itu triggering point tu nombor 4. Nombor 5, apakah goals mereka? Right? Apakah goals mereka? Apa goals ni, bahasa Melayu dia apa? Goals bahasa Melayu matlamat. Apakah matlamat hidup mereka? Anda kena tahu customer anda ni matlamat hidup dia apa. Kalau you tak tahu matlamat hidup customer, macam mana anda nak approach mereka? Saya ambil contoh simple macam ni. Katakanlah anda minat seorang hamba Allah, tak kira lah anda perempuan kepada lelaki atau lelaki pada perempuan. Anda mesti tahu dia punya personal goal supaya senang untuk anda pastikan dia jatuh cinta. Betul tak? Contoh, apa personal goal dia kalau lelaki, kalau perempuan, dia tengok lelaki, personal goal dia adalah untuk body ketak-ketak. Jadi what you should do? You encourage him untuk selalu pergi jogging, pergi gym. Bila mana kita tahu personal goal. Right? Jadi bila kita tahu personal goal ni, senang, mudah untuk kita analisis customer kita dan kita boleh hantar messaging yang tepat pada customer kita. Okay? Right? Ada yang kata nak dapatkan buku, ada beg kuning dekat bawah. Saya pun ada area, some area kat sini. Anda klik je beg kuning tu, anda boleh beli buku tersebut. Dan buku tu adalah free sebenarnya. Buku ni bukan buku tu. Buku ni free, tapi anda perlu bayar kos untuk saya post dan juga kos pengurusan sahaja. Tim saya nak bungkus barang, nak posting dan sebagainya lah. Buku ni saya bagi free untuk anda, insya-Allah. Tak ada beg kuning sebab daripada Brunei. Mungkin lah kot. Saya tak pasti. Kan? Mungkin kalau Brunei boleh beli dekat website. Oh, okey. Dia tak boleh cakap. Benda-benda, ada benda kat TikTok ni tak boleh nak cakap kan. Dia macam kalau cakap tu kita kena bisik-bisik. Tak boleh cakap benda-benda yang TikTok tak bagi Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buyer tu kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Okay, so itu nombor 1, customer analysis. Dapat sesuatu? Itu baru nombor 1. Kita akan masuk ke bahagian nombor 2. Okay, anyway, ada soalan tak untuk customer analysis? Siapa ada soalan untuk customer analysis? Sebelum saya masuk ke point seterusnya. Kalau saya masuk ke point seterusnya nanti kan kita tinggal pula. Okay? Saya nak bagi beberapa point untuk petang hari ni, mungkin ada dalam 3 ke 5 point. Saya tengok mood saya lah. Saya tengok anda punya macam mana lah Okay? Berapa? 67? Oh, dah pukul 7. Okey. Dah pukul 7. Tak boleh, tak elok pula kita ada masa lagi dalam Allahumma salli Muhammad. Ni kalau dekat tempat kami ni Kota Damansara dalam 27 minit lagi. Ada 27 minit lagi. Okay? Alright? Okay, ada soalan tentang ni.
Kita kena buat survey, kena buat soal sididik ke? Legacy Diamond tanya. Bagus, soalan yang cukup bagus. Apabila kita nak kenal customer kita. Okey, macam mana kita nak kenal customer kita? Saya ni cerita betul, ni cerita benar. Yang ni saya boleh bagi tahu lah. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni, semalam, saya naik flight dengan salah seorang politician dekat Malaysia. Saya tak boleh sebut lah nama dia apa kan. Sebab masa saya pergi airport, waktu saya pergi airport tu, masa tu seat penuh. Tengah tunggu flight ni, saya nak naik flight Firefly masa tu nak pergi ke KL. Jadi seat penuh, jadi saya pun ada satu seat kosong. Elok je, cantik je seat tu. Jadi saya pun, tak apalah saya duduklah kat sini kan. Bila saya pergi duduk tu, tiba-tiba saya pun tengok ke sebelah, Masya Allah, itu politician dan bekas seorang politician yang pernah jadi menteri. Kan? Pernah jadi menteri. Jadi saya pun borak, lama saya borak dengan beliau lah. Lama sangat saya borak dengan beliau. And then ada satu perkara yang tiba-tiba keluar waktu kami borak. Saya fokus kepada membantu usahawan lah. Saya kata saya nak bantu usahawan. We are doing consulting, training, software untuk bantu usahawan-usahawan dekat luar sana, saya kata. Dan saya bagi buku ni lah pada beliau. Kenapa Business Tak Grow ni kan. Jadi waktu saya bagi tu, timbul satu persoalan. Dia kata, kami dekat, waktu beliau jadi part of government, beliau perlu masa yang sangat panjang untuk mengumpulkan data-data. Terutama kalau berkaitan dengan usahawan, dia kata. Berkaitan dengan usahawan. Data-data ni, jadi kena pergi agensi sana, agensi sini. Untuk beliau rangka satu polisi yang baik untuk Malaysia. Jadi saya bagi tahu, Datuk, kita ni kalau nak dapat data usahawan, insya-Allah boleh collaborate je dengan kami dekat Funivo. Kami boleh bagi tahu pesan-pesan buat bisnes apa, pesan ni buat bisnes apa. Very easy. Jadi beliau bagi tahu, itulah kami susah dekat agensi ni sebab apa? Sebab kami perlu kontak sana, kontak sini untuk dapatkan data. Jadi, tuan dan puan, saya nak menjawab soalan tadi. Soalan ni very simple. Untuk kita kenal, macam tadi case government, nak kenal dalam kes ni nak bantu usahawan, dia kena kenal usahawan. Macam mana dia nak buat? Dia kena cari data sana, data sini. Jadi kita sebagai usahawan, kita nak dapat data macam mana? Kita very simple. Take it simple. Apa yang perlu kita buat? Kita kena buat survey. Right? Kena buat survey untuk kenal pelanggan-pelanggan kita. Contoh, anda ada tak pas pelanggan yang pernah beli dengan anda? Pelanggan-pelanggan yang lama yang beli dengan anda ni, anda boleh contact mereka balik and then offer mereka untuk beri sesuatu secara percuma sahaja. Contoh, anda bagi voucher, anda bagi kupon, anda bagi kod promo khas untuk raya. Contoh, anda boleh bagi contohnya cashback kan. Anda bagi some dipanggil hook atau offer, atau dalam bahasa orang putih dipanggil bribe. Itu bukan nak bagi rasuah, dia term marketing bagi bribe untuk pastikan mereka jawab survey. So bila kita dapat survey ni, apa berlaku? Apa kepentingan survey itu kepada kita? Maka kita akan ada jawapan kepada market analysis yang saya bagi tahu tadi, iaitu customer analysis. So macam mana nak buat customer analysis? Simple je. Buat survey. Okay? Buat survey. Satu, buat survey. Nombor dua adalah kita tengok based on past customer kita lah. Kita tengok, okay, dia membeli ni biasa berapa, umur berapa, sekian. Okay, kita dah dapat satu model. Orang ni macam mana. Kita punya ideal customer. Okay? Alright? Boleh legacy? Legacy Diamond? Saya nak baca komen, tapi jauh lah. Boleh tengok kat sini kan? Saya live kan? Dia jauh, jadi saya nak melihat tu. Sedikit sukar. Formula Kristal. Okay, sekejap Formula Kristal. Okay, saya dah nampak dah. Okay, Fadil Samsudin. Waalaikumsalam. Okay, alright. Okay, so ada soalan-soalan lain yang insya-Allah saya akan jawab kepada anda, terutama untuk menjawab soalan customer analysis. Ada lagi soalan? Dekat customer analysis? Okay. Sambil-sambil tu ada lagi yang membeli buku. Saya nak sign dulu insya-Allah. Saya akan bagi point nombor 2 sekejap lagi. Bismillah.
Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, alright. Saya rasa saya nak sign 1000 buku lah sehari. Saya buat live daripada pagi sampai petang, boleh tak? Okay. Boleh ke kita survey dan offer macam tuan cakap dari kenalan kita? Kalau kenalan you tak dapat customer punya, dia panggil apa? Kita bukan buat customer analysis tu kalau tanya dengan kawan-kawan. Melainkan kawan-kawan kita juga adalah customer kita. Tapi kalau kita nak buat customer analysis, simple dia begini. Kita kena ada sample size yang cukup. Apa maksud sample size? Sample size ni maksudnya kita tak adalah nak survey 2-3 orang je. Kita kena ada sample size. Contoh, katakanlah kita ada buat 100 kepada 100 orang, kepada 200 orang. Then baru kita ada sample size yang bagus, yang kuat. Untuk akhirnya jadikan kita data tu sebagai data untuk kita buat marketing nanti. Okay? Alright? Soalan yang bagus. Double do. Platform nak collect guna apa? Anda boleh guna Wisform boleh? Buat survey guna Wisform. 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 Okay? Wisform. Wisform. Okay? Alright? Macam mana saya nak tengok berapa orang beli sekarang ni? Ni kat sini hot Tekan gambar ni. Tapi dia suruh update. Saya klik update lah. Saya update dulu lah. Dah update ni. Okay, so hari ni sahaja macam mana saya nak tengok? Sekarang sahaja. Tak tahu Jadi 6. Okey. Cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Okey. Ada lagi yang kalau anda beli buku ni sekarang, saya akan sign dan saya akan post. Hanya yang beli waktu live saja akan dapat sign. Hanya yang beli waktu live saja. Dapat sign. Okey. Alright. WHIS. WHISFORM. Wisform. Okey, ada lagi soalan yang berkait dengan customer analysis. Customer analysis is very important, guys. So, anda kena buatlah customer analysis ni. Okay. Anyway, kalau misalnya kata anda nak collect database, anda boleh guna Kuasa. Right? Anda boleh guna satu apps nama Kuasa dan apps ni boleh bantu anda untuk collect database. Okay? Right? Strawberry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sepupu. Siapa strawberry Sepupu mana? Tak tahu nama strawberry. Tak tahu. Pernah nampak cik kat Surau Al-Falah, Section 6, Kota Damansara, insyaAllah. Kita punya office memang dekat Kota Damansara. Jadi memang insyaAllah lah boleh selalu jumpa kat situ, kat masjid. Ada lagi soalan tentang customer analysis? Kalau dah tak ada soalan tentang customer analysis, saya akan pergi ke satu topik. Point nombor 2 untuk anda buat marketing plan. Okay? Point nombor 2 untuk anda buat marketing plan. Boleh? Ready guys? Okay? Baik. Point nombor 2. Ready? Bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Point nombor 2 adalah kita kena buat competitor analysis. Bila anda buat marketing plan, you need to know your competitor. Anda kena tahu competitor anda siapa. Kalau anda tak tahu competitor, anda tidak tahu kelemahan dan kelebihan anda punya bisnes. Boleh faham? Saya ambil contoh. Kalau anda ada competitor, katakanlah competitor A, right? Cuba tulis. Competitor analysis. Cuba tulis tu. Competitor analysis. Cuba tulis. Tulis. Saya nak tahu anda sedang tengok saya ni ambil, dia panggil apa, sedang fokus atau tidak. Kalau tak tulis tu maksudnya tak fokus. Bukan gila nak komen sangat. Bukan gila nak hadap sangat komen tu.
Tapi kita nak cerita, bila kita belajar, kita ni, saya pegang satu benda, satu prinsip lah. Kalau kita belajar, kita tulis. Sebab apa? Sebab kita ni bukan Imam Syafi'i. Dengar, ingat sampai mati. Okay? Alright? Tapi kalau sedang drive, okey lah, tak ada masalah lah. So, nombor 2 adalah competitor analysis. Okay? So, apabila kita ada, kita dah buat tadi customer analysis, perasan tak? Kadang-kadang, customer kita ni, dia walaupun orang ni sepatutnya beli dengan kita, tapi dia pergi beli dengan orang lain. Ada tak berlaku kejadian begitu untuk bisnes anda? Ada tak jadi macam tu? Jadi kan, kenapa orang tu beli dengan orang lain? Orang lain ni bahasa dia adalah, apa dia? Kompetitor lah. Dia sedang beli, dia beli tapi dia beli dengan kompetitor kita. Kenapa dia tak beli dengan kita? Sebab tu kita kena buat competitor analysis. Ramai orang kata apa? Oh, sekarang ni orang dah tak beli barang. Market teruk. Orang tak ada duit. Hey, come on guys. Orang bukan tak beli barang. Masalah bukan orang tak beli barang. Masalahnya orang tak beli dengan kau je. So, orang beli dengan siapa kalau tak beli dengan saya? Kalau anda peniaga? Dia beli dengan kompetitor kita. Dia sedang beli dengan kompetitor kita. Jadi disebabkan itu, sangat penting untuk kita kenal kompetitor kita. Kalau kita tak kenal kompetitor kita, habis. Betul tak betul? Right? Tadi saya nampak ada seorang lagi beli. Ada 2-3 tapi tak sempat nak tengok lah. Dia keluar-keluar gitu kan. Yang saya nampak lah. Okay, thank you so much yang membeli buku ni. For those yang beli buku ni, saya akan sign kenapa business tak grow. Dan saya akan hantarkan ke rumah anda. Buku ni harga dia, kalau anda nak beli, harga dia RM60. Tetapi saya nak bagi buku ni secara percuma sahaja. Cuma anda cover cost postage dan juga kos pengurusan sahaja. Okay? Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Okay, so macam mana kita nak buat competitor analysis ni? Macam mana kita nak buat? Bicara soal competitor, tapi apa yang aku perlu buat untuk aku kenal competitor aku? Nombor 1, dekat competitor analysis ni, anda kena tahu positioning competitor kita. Positioning dia. Dia positionkan dia ni sebagai apa? Okay, saya ambil contoh very simple macam ni. Saya sebut, katakanlah kita dengar satu brand, nama contoh Mercedes. Okay, kita dengar nama brand ni Mercedes. Perkara pertama yang keluar dekat kepala otak anda, Mercedes ni untuk siapa? Untuk orang biasa-biasa atau untuk orang ada-ada? Definitely untuk orang yang ada. That is what we call competitor analysis. Jadi kalau kita ni Proton, kita tahu kompetitor kita ni target orang kaya je. Jadi kalau kita target orang kaya juga, payah kita nak masuk market. Boleh faham? Payah kita nak masuk market. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena buat kereta untuk rakyat marahin. Dekat kereta rakyat marahin pun ada banyak brand. Betul tak? Contoh kalau kereta nasional, ada Pro 2 kan? Ada Proton, ada Pro 2. Lepas tu ada lagi kompetitor lain. Contoh Honda, Toyota, Kia, Hyundai kan. Jadi kat mana kita nak cari positioning yang terbaik untuk bisnes kita? Jadi apa perlu, kalau kita dekat Proton, kita perlu tengok. Atau dulu kalau anda perasan, Pro 2 tahu kalau dia nak masuk market dekat Malaysia, Proton sudah pun menguasai. Positioning dia adalah kereta-kereta sedan. Jadi apa yang Pro 2 buat? Pro 2 buat kereta, dia keluar kereta kancil, kereta kecil. Jadi dia duduk main segmen kecil. Betul ke tak betul? Dah berapa puluh tahun ni kereta kecil je dia main. Sekarang baru mereka start masuk Arus. Alright? Start masuk, sekarang nak masuk MPV, SUV. Dia baru nak pergi yang besar. Dulu dia main kecil. Okay? Jadi contoh, anda buat bisnes apa? Saya nak bagi bayangan, saya nak bagi contoh untuk anda. Cuba tulis, bisnes apa yang sedang anda lakukan sekarang? Okay, cuba tulis bisnes apa yang anda sedang lakukan sekarang.
Okay. Ada yang buat multi-level marketing, ada yang buat kosmetik, ada yang buat MLM. Okay, Zulian. Ada lagi Zulian sekarang. Masya Allah, luar biasa. Dah berapa tahun Zulian ni kan. Okay. Siap bagi pantun tu. Tanam pinang rapat-rapat agar susah puyuh berlari. Moga kita bersahabat agar tambah follower nanti. Kerja kau nak follower je kan. Cuba fikir rezeki, silaturahim ada rezeki kan. Nak jawab macam mana? Total Financial Solution, takaful, minyak angin, ayura terapi, kosmetik. 34 tahun. 34 tahun apa Oh, dah 34 tahun Zulian. Health. Amway. Oh, okay. Buat Amway. Okay. Alright. So, cuba tengok. Kalau anda buat MLM. Ni boleh jadi konten juga ni. Kalau anda buat MLM, kalau anda jual produk MLM, satu masalah produk MLM ni dia harga dia mahal. Betul tak? Berbanding produk-produk dekat luar sana, harga dia lebih mahal sedikit berbanding orang lain punya produk. Setuju tak? Orang yang geng-geng MLM, cuba komen dekat bawah. Memang produk MLM ni mahal. Jadi, kalau kita nak masuk penetrate market, founder-founder yang sedang jual vitamin C, yang harga dia mungkin harga belah-belah ringgit, puluh-puluh ringgit, celah mana kita nak berjaya jual produk kita? Jadi disebabkan tu, what you should do? Anda kena analyse competitor anda terlebih dahulu. Okay, anda tengok kompetitor A, kompetitor B yang jual, contoh, saya ambil contoh, MLM jual vitamin C. So, kompetitor anda ada A, B, C, D, E. Okay. So, kompetitor apa kelebihan kompetitor ni? Jadi yang ni guna, bayar, jadi cantik je. Yang ni guna, bayar, jadi cantik, plus ada boleh dapat menang package percutian. Contoh. Yang ni guna, jadi cantik, apa lagi? Dapat emas contoh. Boleh faham? Jadi aku nak buat apa? Jadi kita boleh cari positioning kita apa? Positioning kita beli, cantik dan kaya. Contoh kalau MLM kan. MLM biasa nak jadi kaya lah. Tapi kita kena faham juga. Kaya ni very subjektif. Sebab kaya ni ramai orang tawarkan untuk jadi ejen dan boleh jadi kaya. So kita boleh buat beli, cantik, jadi kaya dan boleh diwariskan kekayaan itu. Contoh, kita boleh guna. Alright? Jadi, kita pergi, bila kita analyse competitor, positioning competitor kita, apa berlaku adalah kita boleh dapat cari positioning kita yang berbeza daripada kompetitor kita. Jadi, bila positioning kita berbeza, apa berlaku? Kita ni akan jadi pilihan utama berbanding orang pilih pesaing-pesaing kita. Boleh faham? Contoh, vitamin C. Orang lain vitamin C, duk promote vitamin C cantik. Vitamin C cantik. Kita kata apa? Vitamin C kita ni organik. Contoh, macam mana organik? Saya tak tahu lah kan. Tapi kita nak cari positioning. Jadi positioning organik ni hanya akan tap market-market orang yang suka dengan term organik. Boleh faham? Okey, apa lagi bisnes anda yang sedang anda lakukan? Saya mungkin boleh bantu anda untuk tengok kompetitor anda dan cari dia panggil apa, cara untuk anda keluar daripada masalah kan. Contoh Kowe. Kau jual Kowe, orang lain jual kuku. Satu lagi yang latest SK Magic. Semua dia cakap akulah yang terbaik. Dah celah mana kita nak tapau market. Betul tak? Jadi kalau anda perasan, saya suka bila bicara dengan orang Kowe ni. Dulu Kowe naik, yang sampai dia punya, if I'm not mistaken, general manager apa semua yang level tinggi ni, dia punya income saja ratus-ratus ribu sebulan. Ada yang sale jualan sampai puluh-puluh juta pun ada. Group sales kan. Dia orang naik dengan apa? Kowe naik dengan apa? Mereka masuk dengan positioning penapis air bayar bulan. Orang lain penapis air bayar lamsam. Dia bayar bulan, tak payah keluar duit, modal apa semua tak payah. Jadi that is the positioning. Tiba-tiba kuku masuk.
Betul tak? Tiba-tiba kuku masuk. Kuku masuk, dia tahu kekurangan kowe begitu dan begini, maka kuku pun cari positioning yang berbeza. Betul tak? Tiba-tiba SK Magic masuk. So kuku dah hilang taring dia. Jadi apa kuku perlu buat? Sekarang dia keluarkan satu produk baru, tilam pula. So dia cari positioning berbeza pula kuku. So kalau kita tengok sekarang ni, positioning kuku dah bukannya lagi penapis air, betul tak? Tapi lebih kepada perkakasan rumah pula. Betul ke tak? So that is what we call positioning. Bila mana dia kaji competitor. Most probably kowe buat keluar tidur tu sebab nampak kuku dah lebih-lebih ni, SK Magic pula, kalau aku nak hentak lagi market dah tak boleh dah. Betul ke tak betul? So, sebab tu, nombor 2 point petang hari ni yang saya sebut, kita tinggal berapa minit lagi? 6 minit lagi. Saya mungkin habis dengan competitor analysis sahaja. Sangat penting untuk kita tengok competitor analysis. Saya ambil contoh Netflix. Netflix, pada satu ketika, Netflix ni tuan-puan, dia bukan terus Netflix. Dulu dia jual CD, boleh sewa CD, bukan CD, dia video tape macam tu lah, lebih kurang kan. If I'm not mistaken lah ni. Jadi apa berlaku? Market is saturated. Jadi dia kata, semua orang ada internet. Semua ada internet. Jadi orang boleh tengok movie dari internet. Jadi dia terus bangunkan Netflix. Anda bayangkan, apa berlaku kepada Astro? Astro, bila dia tak tengok competitor analysis, dia tak buat, apa berlaku? Dia masih berpegang kepada piring dia tu. Sekarang ni everybody tak perlukan piring, tak perlu dah installer datang letak piring bagai. Kita just perlu ada internet. Kita boleh tengok segala konten yang ada, betul tak? Tapi Astro fail untuk positionkan mereka, yang mereka ada apps Astro on the go tu. Tapi Astro on the go tidak mampu untuk lawan. Tak mampu untuk lawan. Okay? Tak mampu untuk lawan. So benda-benda macam ni lah yang kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan benda ni so that market competitor analysis bila kita berniaga ni is very important. Ramai orang bila berniaga dia rasa produk aku, servis aku lah yang terbaik. Seperti mana servis aku ni daripada produk aku, servis aku ni daripada syurga. Semua orang perlukan. No! Kalau macam tu, orang berniaga mesti cepat kaya punya lah. Masalahnya, ramai orang berniaga tak kaya-kaya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kompetitor. Dia ada satu term lah. Orang putih kata apa? Keep your friend... sekejap, saya google ayat tu. Sedap kalau ayat tu betul kan? Keep your friend. Betul. Keep your friend close, your enemy closer. Boleh faham? Keep your friend close, your enemy closer. Boleh faham? So itu maksudnya kita kena kenal kompetitor kita. Bukan saja kenal, kita kena close dengan kompetitor kita. Baru kita tahu dia punya strategi. Kita tahu dia punya planning. Kalau anda tahu planning kompetitor anda tahu strategi kompetitor anda, what will happen to your business? Your business will fly high. Sebelum kompetitor kita buat sesuatu, kita dah buat dah. Kita dah tahu perancangan dia bulan sekian-sekian dia nak launch produk baru contohnya. What happened? Anda kena faham satu benda tuan-puan. Bagaimana zaman dulu ketika kalau anda baca sejarah kerajaan Turki Uthmaniyah. Dulu diorang tak ada email. Diorang tak ada internet. Diorang mana ada WhatsApp. Diorang tak ada social media. Right? Tapi apa mereka ada? Mereka ada spy. Mereka ada spy, mereka akan letakkan spy-spy ni di, contoh orang Islam letakkan dekat orang Kristian untuk tahu pergerakan orang Kristian nak buat apa. Orang Kristian letak spy dekat orang Islam. Mongol letak dia punya spy dekat orang Islam. Orang Islam pun ada spy dekat Mongol. Jadi dia ada information. Sebab tu wujudnya term keep your friend close, keep your friend close, your enemy closer. Sebab apa? You kena tahu your competitor ni orang macam mana. Boleh faham? You mesti tahu your competitor macam mana. You mesti tahu pergerakan competitor you buat apa. Baru you boleh buat sesuatu untuk your business. The problem is, you short sendiri. You short sendiri. Sebab tu belajar. Saya nak bagi tahu pun, mungkin anda setuju, mungkin anda tak setuju. Sebab tu saya keluarkan buku ni. Buku ni in fact saya bagi free.
Saya bagi free je buku ni. Alhamdulillah, hari ni so far dah ada berapa pembeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dah beli? Ada berapa? 10 dah beli. So saya kena sign lagi 3 lah. Takut tak ingat. So for those yang beli buku ni, kenapa saya buat buku ni? Sebab saya nak anda ada ilmu, itu saja. How to fight. Tuan dan puan, anda nak fight ekonomi bukan dengan cara engkau bagi tahu kepada kerajaan untuk do something. Faham? Anda duk kutuk kerajaan ke, kerajaan bertukar ke, kerajaan naik ke. Mereka sedang buat policy. Policy ni takes time untuk berlaku sesuatu. Boleh faham? Melainkan nak bagi toll free lah. Toll free dia boleh cakap esok terus toll free. Kan? Ataupun minyak. Tapi untuk sesuatu berlaku, contoh nak telur, it takes time. But then, yang boleh instant berlaku adalah jika kita ni tambah ilmu. Boleh faham? Jika kita tambah ilmu. So, kalau kita tambah ilmu, insya-Allah. Legacy kata 20 orang 20 orang saya pun tak tahu. Tim saya kata 10. Dah pukul berapa dah kita ni? 7.24. Lagi 2 minit 1 minit lagi. Okay, boleh faham? So, competitor analysis. So, kita habis dekat maybe competitor analysis. Nanti mungkin kita akan sambung nanti next insya-Allah. Competitor analysis ni ada 4 point. Ada 4 point. Ada berapa point? Ada 4 point. Okay? Satu, anda kena tahu positioning. Ini last lah sebelum kita habis. Satu, anda kena tahu positioning kompetitor kita. Nombor 2, anda kena tahu market share kompetitor anda. Market share dia berapa besar? Mungkin ada kompetitor A, B, C. Tetapi dalam 3 kompetitor ni, dia A ni merangkumi 50% market share. Orang kenal dia. B mungkin 20%. C mungkin 21%. Jadi anda ni nak masuk dekat market share ni, kalau market share tu masih ada, maka anda anda boleh masuk. Tapi kalau market share tu memang tak boleh, then you need to find another positioning yang market share anda boleh tapau semua. Boleh faham? Itu nombor 1 positioning, nombor 2 market share. Tak ada lagi, alamak, dah nak maghrib. Nombor 3 adalah anda kena tahu kompetitor anda punya offering. Anda kena tahu offer dia apa. Dia bagi offer apa. Kalau anda tahu dia bagi offer apa, you can counter offer tersebut. Boleh faham? Kalau you tak tahu kompetitor you bagi apa, you tak boleh counter. Bila you tak boleh counter, orang akan keep on comparing you dengan orang lain. Akhirnya orang akan beli dengan kompetitor, orang tak beli dengan you. Lepas tu bila orang tak beli dengan you akan cakap ekonomi teruk lah, kerajaan tak buat kerja lah kan. KWSP tak boleh keluar lah kepala otaknya. Orang tak beli dengan kita sebab apa? Sebab kita tak tahu offering kita punya competitor. Boleh faham? Dan nombor 4 adalah pricing. Apa pricing competitor kita bagi kepada market? So kalau you nak fight competitor you, tapi your pricing is not competitive enough untuk melawan your competitor, macam mana you nak lawan? Boleh faham? Okay? InsyaAllah. Alright, so that's it. Live kita dah maghrib. Saya pun nak solat maghrib insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam live yang seterusnya. Kalau ada live nanti anda boleh join insyaAllah. Saya akan setiap kali live saya akan share banyak strategi dan tips. Alright. Dan kalau ada soalan insyaAllah saya jawab. Dan for those yang beli buku so far, yang saya tahu, yang saya nampak ni 10 orang. Tim saya beritahu, nanti saya akan check balik. Dan saya akan sign untuk semua yang membeli buku pada live ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan for those yang beli buku ni, saya akan bagi free tiket untuk datang ke Evolusi. Ini untuk live sahaja. Live ini sahaja saya bagi untuk datang ke Evolusi. Satu training 2 hari free for you guys. 2 hari pagi sampai petang. InsyaAllah. So last but not least, all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so thank you so much guys. Kita jumpa dalam live-live yang seterusnya insyaAllah. Kalau ada live lagi, make sure join. Saya akan share banyak lagi tips, teknik dan strategi untuk bisnes anda. Saya doakan anda punya bisnes fly high insyaAllah. Jangan takut dengan keadaan ekonomi, tapi takut dengan ilmu yang tidak ada dalam dada insyaAllah. Thank you so much. Pagi.